Ya, jangan alihkan rancangan TV anda. Ini masih lagi Selamat Pagi Malaysia. Kita berpakaian baju sekolah hari ini kerana ingin menyokong adik-adik kita yang kembali semula ke sekolah. Sekarang ni kita nak terus sahaja ke Pulau Pinang bersama dengan rakan kita di sana, Abdullah Mahyudin. Di sana kita nak melihat PKP, lokasi pelancongan disanitasi. Silakan Abdullah Mahyudin. Baik, terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri yang sedang bertugas di studio ketika ini. Saya ucapkan selamat bertugas. Yang sedang menonton langsung Cerita Pagi dari Pulau Pinang, saya ucapkan selamat menonton. Baiklah, hari ini Abdullah berlintas langsung di Bukit Bendera. Seperti mana semua sedia maklum, pelaksanaan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, lokasi di kawasan Pulau Pinang pastinya beberapa lokasi dan lokasi tumpuan pelancong pastinya terjejas akibat pelaksanaan PKP. Dan ketika ini kalau anda dapat saksikan seperti tadi, pegawai pasukan agensi bomba dan penyelamat negeri Pulau Pinang telah melaksanakan proses sanitasi di kawasan Bukit Bendera ini. Dan berbicara dengan lebih lanjut berkaitan proses sanitasi tersebut, bersama saya ketika ini Pengurus Besar Perbadanan Bukit Bendera, Datuk Chok Leleng. Jom kita bersama beliau. Terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama. Sihat Datuk. Selamat pagi dan salam sejahtera. Okey Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan sikit tentang proses sanitasi hari ini, bagaimana dijalankan dan sebagaimana? Okay, biasa ni masa dalam PKP, pihak Perbadanan Bukit Bendera memang nak mengambil kesempatan untuk menjalankan penyelenggaraan dan pembersihan yang besar-besaran ataupun lebih teliti lah. Kalau waktu biasa terlalu ramai pelancong. Lagipun beberapa minggu dulu, setiap hari Minggu ada beberapa ribu orang pelawat-pelawat yang datang. So jadi kalau nak membuat pembersihan yang lebih terperinci amatlah susah. Jadi kita untuk kali ini kena ambil kesempatan dengan segeranya bekerjasama dengan pihak bomba. Kami nak ambil kesempatan mengucap ribuan terima kasih kepada pihak bomba juga kerana sudi menghantar pasukannya untuk membersihkan tempat itu dengan beberapa tempat di fasiliti kita yang bermula daripada ofis, tempat pejabat dan juga stesen bawah dan stesen atas, dan juga tempat-tempat yang pelancong akan keluar masuk. Kali ini bukan ada apa-apa kes positif. Kalau ada kes positif, tempat ini memang tutup. Tapi tengok hari ini ramai rakan-rakan saya masih buat kerja, membuat pembaikian ke, bersih ke tempat-tempat yang biasa kita tak ada sempat nak buat. So terima kasihlah, mengucapkan terima kasih kepada pihak bomba yang datang, dan juga rakan saya waktu MCO juga datang dan buat kerja-kerja yang sepatutnya. Okey Datuk, mungkin boleh kongsikan sikit tentang pengoperasian kereta api funicular dalam tempoh ketika ini. Memang tak beroperasi ke ataupun bagaimana? Tak ada beroperasi, tapi hanya kita akan memberi perkhidmatan kepada residen atau penduduk-penduduk di atas bukit dan juga kerja-kerja yang essential, yang utama. Contohnya klinik di atas bukit masih ada buka lagi, dan juga balai polis dan pekerja-pekerja daripada Majlis Bandaraya Pulau Pinang, dan juga pekerja-pekerja yang lain. Contohnya kadang-kadang ada kerja TMB ke, PBA dan sebagainya. Okey Datuk, saya fahamkan maksudnya ketika ini dalam tempoh PKP Bukit Bendera tidak dibuka kepada orang ramai, dan mungkin selepas ini dibuka kembali. Mungkin Datuk nak kongsikan apakah perancangan ataupun pelaksanaan selepas PKP, orang ramai dah boleh datang balik kan? Apa SOP yang Datuk ketengahkan? Okey. Sebagai satu informasi yang tambahan, walaupun masa PKP sejak Mac tahun lepas 2020, setiap hari kita akan memberi peringatan 7 kali saja. So pukul 7, 8, 9 pagi dan 12 tengah hari, pukul 1 petang dan 5.30 petang dan 6.30 petang, untuk memberi perkhidmatan kepada penduduk dan pekerja-pekerja. Dan waktu di antara itu kami akan mengambil kesempatan juga untuk membuat penyelenggaraan kerja, maintenance work untuk funicular system kita, supaya masa kita buka semula, dan juga dengan kali ini membuat pembersihan sanitization kerja dia, supaya pelawat akan datang dia rasa ada keyakinan tinggilah, ada dan rasa selamat. So pelawat-pelawat yang masuk kena mengikut SOP, norma baru, iaitu masuk kena buat scan MySejahtera. Lepas itu ambil suhu badan, kita ada mesin, dan masuk
masuk dan juga membersihkan tangan, sanitizer. Dan juga kami akan mengamalkan kalau seboleh-boleh jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Tapi funicular system kereta api kita adalah sebagai satu pengangkutan, alat pengangkutan juga. Walaupun perkeseluruhan dah membenarkan semua alat pengangkutan boleh dijalankan dengan penuh kapasiti, tapi untuk Perbadanan Bukit Bendera kami hanya mengamalkan kurang daripada kapasiti kita. Setiap trip adalah 100 orang maksimum. Tapi sejak tahun lepas kami hanya untuk menampung lebih kurang 50. Kalau ada keperluan disebabkan terlalu ramai pelancong yang menunggu masa dia kami akan meningkatkan sedikit, tapi sentiasa di bawah daripada kapasiti. So maksimum yang kita mengambil penumpang ataupun pelancong kita hanyalah 70 atau 75. Itu untuk usaha yang dilaksanakan supaya ada sedikit pemisahan daripada di antara penumpang atau pelancong-pelancong yang menggunakan funicular perkhidmatan kita. Okey, baik. Terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa. Dan rezeki kita jumpa lagi. Baiklah, rakan tugas di Angkasa Puri, seperti yang Datuk katakan, di sini mereka sudah melaksanakan usaha proaktif untuk mengekang penularan COVID-19. Jadi kepada anda yang selepas ini mungkin PKP dah ditukar kembali kepada PKPB dan PKPP, nak datang ke sini Bukit Bendera boleh datang, tapi pastikan patuh SOP, biasakan yang tak biasa, scan MySejahtera, semak suhu anda, kerana usaha untuk mengekang penularan COVID-19 adalah usaha kita bersama. Apa-apa pasti ada pantun untuk anda. Berbangsi di Bondok sana, iring cerita secangkir kopi, sanitasi sudah laksana, usaha kita patuhlah SOP. Saya kira setakat itu dahulu. Kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Setiap kali nak sambut Abdullah Mahyudin rasa tertekan bila dia bagi pantun tu. Apa pun terima kasih Abdullah Mahyudin di atas perkongsian itu. Satu operasi ataupun usaha yang sangat baik yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha pelancongan di Pulau Pinang. Kita harapkan usaha ini turut dilakukan di seluruh negeri apabila nanti kita buka semula rentas negeri dan juga pintu negara sepadan negara kita bersiap sedia untuk menerima pelancong, dan kita harapkan agar negara kita, industri pelancongan kita semakin pulih selepas ini. Apa pun, jangan ke mana-mana selepas ini.